Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa rasulina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah kembali menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini alhamdulillah pagi yang sangat indah, pagi Isnin bersamaan dengan 30 Januari 2023. Dan kalau diperhatikan tak lama lagi kita akan menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak, lebih kurang tak sampai 2 bulan lagi. Saya rasa insya-Allah mudah-mudahan persiapan kita juga teratur. Jangan lupa dah boleh dah start baca Al-Quran tu kan. Dan insya-Allah pada pagi ini kita nak tambah ilmu, dapatkan manfaat untuk pelbagai topik, dan hari ini kita nak fokuskan kepada hadis dan amalan. Yang mana hari ini para penonton sekalian kita nak menceritakan tentang perkara yang jarang kita sembang-sembangkan, iaitu tentang menggunakan kunyah. Apa pula kunyah tu kan? Mungkin ada tuan-tuan puan-puan yang baru dengar kunyah apa pula, yang saya tahu kunyah je. Tapi tak apalah, insya-Allah perkongsiannya dan perinciannya sehinggalah ke penghujung rancangan nanti. Dan hari ini saya sangat bertuah untuk kita bincangkan hadis dan amalan berkaitan dengan menggunakan kunyah ini. Saya bersama dengan Al-Fadil Ustaz Jafri Abu Bakar Al-Mahmudi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Para penonton sekalian, kita nak ambil kesempatan lah. 24 Januari lalu merupakan hari lahir, hari istimewa Al-Fadil Ustaz. Sana halwa Ustaz. Terima kasih sebab ingat. Alhamdulillah. Yang ke berapa tu? Oh, jangan tanya. Jangan tanya. Paling penting alhamdulillah Ustaz. Rahsia. Penting kita dapat jumpa hari ini Ustaz. Subhanallah. Penting kita harapkan doa daripada sahabat-sahabat untuk beri kesihatan, panjang usia. Amin, amin. Jauh daripada musibah bala bencana kan. Mudah-mudahan penyakit. Betul, kita doakan juga Al-Fadil Ustaz diridai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, pagi ni kita akan sembang-sembang tentang hadis dan amalan menggunakan kunyah ni. Ya, kunyah. Mungkin saya yakinlah ada yang pertama kali terdengar kunyah tu apa dan bagaimana, adakah ia wujud dalam kalangan masyarakat kita di sini. Cumanya para penonton sekalian, kalau ada soalan nak diajukan, kami sangat alu-alukan. Caranya bagaimana? Anda boleh terus sahaja ke Facebook rasmi kami, Tanyalah Ustaz TV3, boleh tinggalkan soalan di ruangan komen dan insya-Allah kami akan raikan sebentar sahaja lagi. Baik, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Bila sebut tentang kunyah, apakah itu sebenarnya kunyah dan adakah ia boleh dikategorikan sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih dan hadari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur pada Allah SWT dengan limpah kurnia, inayah dan taufik insya-Allah kita dapat sama-sama pada pagi ini. Insya-Allah mudah-mudahan pertemuan kita akan diberkati oleh Allah SWT. Tuan-tuan, hadis Nabi SAW yang nak kita bincangkan pada pagi ini specifically berkaitan dengan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, yang dia mengadu dekat Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, kullu sawahibi laha kunyatun ghairi. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah SAW, masing-masing sahabat-sahabat perempuanku mempunyai nama kunyah masing-masing kecuali aku. Lalu Nabi SAW pun bersabda, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, faktani bibniki Abdillah ibni Zubair radhiyallahu anhu, fakanat tud'a bi ummi Abdillah hatta matat, rawahu Ahmad. Lalu kata Nabi SAW, pakailah, sematkanlah nama kunyah untukmu dengan putramu, yakni anak saudaramu, iaitu Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma.
Lalu maka dia pun dipanggil Ummu Abdillah sehinggalah kewafatan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Nah, itu hadis yang nak kita bincangkan specifically. Tapi yang nak kita bincangkan ialah kunyah itu sendiri. Kunyah itu sendiri. Kunyah kaf nun ya tarmurbutah tu. Kunyah merupakan satu panggilan yang biasa digunakan untuk laki-laki dengan abu dekat depan dan dengan ummu dekat perempuan. Wanita. Lelaki pakai abu, Salih Muhammad, perempuan pakai ummu. Abu ni maksudnya bapa kepada, ummu maksud mak kepada ataupun ibu kepada. Biasanya kunyah ini kita akan pakai, afdalnya kita pakai kepada anak lelaki yang paling besar dalam keluarga kita tu. Anak-anak kita tu. Macam tuan-tuan ada anak lelaki besar, yang paling besar sekali nama Muhammad sebagai contoh. So tuan-tuan jadi Abu Muhammad. Ataupun mak isteri kita tu nama dia jadi Ummu Muhammad. Contoh pula tuan-tuan ada anak perempuan 1, 2, 3, 4, 5, tuan-tuan ada 7 orang anak. Anak lelaki tuan-tuan yang paling 7 sekali, yang nombor 7 sekali, yang paling last sekali. Yang lain semua perempuan. Lain semua perempuan. Maka tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, jadi tuan-tuan boleh gunakan kunyah kepada anak lelaki yang paling hujung sekali tu. Walaupun dia yang paling last, dia ambil anak lelaki yang paling tua yang kita ada. Baik. Dia faham kan? Macam tu. So kalau anak nombor 5 daripada 7, pakai nombor 5 tu. Contoh dia ada 7 orang anak, ada 7 siblings, 7 beradik, kan? Nombor 1 perempuan, nombor 2 perempuan, nombor 3 perempuan, nombor 4 lelaki. Nombor 5 lelaki, nombor 6 perempuan, nombor 7 perempuan. So ambil yang nombor 4 tadi ni, yang lelaki yang sulung, lelaki yang sulung. Tu boleh faham tu. Harap boleh faham kan? Gitu. Baik, kalau Dai Hadari boleh faham, tu dah boleh faham, insyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tu kunyah dia. Bahkan subhanallah saya Samad, bahkan tidak terhad kepada anak lelaki-lelaki. Dia cuma afdal anak lelaki-lelaki. Kadang-kadang ada orang dia tak ada anak. Dia tak ada anak lelaki-lelaki. Maka boleh kunyahkan kepada anak perempuan. Oh, boleh. Boleh. Abu Fatimah sebagai contoh. Fatimah, cantik nama tu tuan-tuan. Kita pula bernama Fatimah, cantik. Panggilnya Timah. Timah tu bahan galian. Tu pun panggil mah aja kat ujung. Lebih tu panggil Fatty. Bergemuk budak tu duk fat kan. Jadi subhanallah dan saya sebut Fatimah. Jadi Abu Fatimah ataupun Ummu Fatimah. Bahkan boleh juga dikunyahkan kepada sesuatu yang lain, yang bukan anak dia. Sebagai contoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang jadi bapa kepada kucing. Bahkan itu gelaran yang Nabi SAW bagi kepada Sayyidina Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Turab sebagai contoh yang lain, seorang sahabat Nabi SAW yang lain. Abu Turab bermaksud bapa kepada tanah sebagainya. Dan lain-lain lagi. Bahkan Imam Nawawi sendiri pun dalam kitabnya meletakkan satu bab yang khusus tentang dibolehkan dan tiada halangan kepada seorang lelaki ataupun seorang perempuan menggunakan kunyah sama ada pada anak lelaki atau anak perempuan. Salih Muhammad. Jadi ulama-ulama terdahulu, bahkan subhanallah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang hidup pada kurun yang terbaik, biasa menggunakan kunyah-kunyah. Salih Muhammad sebagai contoh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia sendiri ada 3 kunyah. Sayyidina Uthman, Abu Amr, Abu Abdullah, Abu Layla. Bahkan yang paling menarik tuan-tuan sekalian, Salih Azhamat, Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda dia ada 2 orang isteri. Salih Azhamat. Abu Darda maksudnya bapa kepada Darda. Anak dia tu nama Darda. Jadi faham tak tu? Jadi dia ada 2 orang isteri. Seorang isteri pakai nama Ummu Darda Al-Kubra. Seorang isteri lagi pakai nama Ummu Darda As-Sughra. So dua-duanya menggunakan kunyah kepada anak lelaki Abu Darda. Dua-dua, walaupun isteri ni seorang aja mak kepada Darda ni, dia panggil Al-Kubra yang besar. Yang kecil ni isteri kedua tu bukan mak dia, tapi dia bukan mak yang melahirkan dia, tapi dia mak masih duduk dalam keluarga yang sama. Sayyidina Muhammad juga isteri kepada Abu Darda, maka dia menggunakan gelaran Ummu Darda As-Sughra. Itulah dia antara Allahumma salli ala Muhammad. Perbincangan yang nak kita bincangkan pada hari ini, banyak lagi perbincangan yang lain. Sebagai contoh, macam mana kalau orang tu tak ada anak? Sebagai contoh kan, mungkin persoalan kita boleh tanyakan, dia nak letak nama siapa, itu sebagainya. Dan adakah kebiasaan-kebiasaan ini juga orang Melayu amalkan? Mungkin tak pakai abu, pakai benda lain. Itulah yang nak kita bincangkan berkaitan dengan kunyah. Wallahu a'lam.
Cumanya Ustaz, kita nak tahu juga tujuan menggunakan kunyah ni. Apakah ia juga gelaran yang menunjukkan sifat seseorang yang digelar? Sebab kalau Ustaz sebut tentang Abu Hurairah tadi tu, bagaimana dikatakan bapa kucing? Adakah ia kaitan dengan sifatnya juga, peribadinya? Boleh jadi juga nah, Ustaz Syamad. Jadi tuan-tuan, dia sebenarnya dia merupakan kebudayaan orang Arab waktu tu. Bahkan sebelum daripada kedatangan Islam lagi, memang biasa orang Arab menggunakan kunyah-kunyah tersebut. Sehingga kan subhanallah, kita hampir tidak mengenali nama sebenar orang tersebut. Sampai tak tahu. Bahkan tuan-tuan boleh kenal tak nama, siapakah nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bukan nama dalam IC dia. Walaupun tak ada IC lah zaman tu. Saya Muhammad, dia bukan nama IC, bukan nama sebenar dia. Bahkan dia adalah nama kunyah yang diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi biasa macam tu. Orang lelaki ada Abu kat depan, orang perempuan ada Ummu kat depan. Dia nama dia kunyah. Jadi tradisi ni tuan-tuan telah diamalkan oleh orang-orang Arab sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kemuliaan. Pemuliaan, penghormatan kepada individu tersebut. Sebab memang orang Arab dia biasa berbangga dengan anak laki-laki. Sebelum kedatangan Islam, orang Arab dia sangat berbangga bila dia ada anak laki-laki. Maka dia biasa akan memberikan, subhanallah Sayyidina Muhammad, kunyah itu terkait dengan anak laki-laki dia sebagai satu penghormatan. Orang pun akan rasa bangga. Oh subhanallah, Abu Abdillah, oh hebat nama Sayyidina Muhammad. Abul Qasim, gelaran kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abul Hasan, Ummu Salamah, Ummu Kalthum dan sebagainya, ini gelaran-gelaran. Bahkan subhanallah sallallahu alaihi wasallam, Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala sendiri menceritakan bahawa Rasulullah SAW biasa memanggil sahabatnya dengan kunyah-kunyah mereka. Bahkan Nabi SAW sendiri tak panggil para sahabat dengan nama dia itu sendiri. Bahkan Nabi SAW biasa panggil sahabat dengan gelaran-gelaran sendiri. Ada yang di kalangan sahabat yang tidak ada kunyah. Maka Nabi SAW buat apa? Nabi pilih kunyah tu untuk dia. Nabi yang pilih? Nabi yang pilihkan kunyah tu untuk mereka, sebagaimana yang berlaku kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ada di kalangan mereka yang tak ada anak. Maka Nabi SAW akan bagi gelaran-gelaran tertentu yang sesuai dengan mereka, macam yang yang Kak Hadari sebut tadi ni. Allah SWT mungkin related dengan apa yang mereka suka. Kegemaran mereka, apakah watak-watak mereka yang sesuai untuk diberikan gelaran-gelaran tersebut. Baik Ustaz. Mungkin kita boleh terus saja dengan soalan daripada sahabat kita di Facebook ni. Kata Hana Wancik, apakah hukumnya menggunakan kunyah di dalam Islam kepada para isteri walaupun tidak mempunyai zuriat? Yang kedua, adakah Rasulullah SAW menggunakan kunyah kepada semua para isterinya, para isteri baginda, tetapi mengapakah tidak kepada Aisyah radhiyallahu anha? Masya-Allah, terima kasih kepada Hana Wancik, kita punya Allahumma salli Muhammad top fan lah. Sentiasa komen, sentiasa ya. Dan saya pun nak mengharapkan semua sahabat-sahabat kita yang mengikuti secara langsung di Facebook hari ini, kita bantu kita untuk kita sebar luaskan seluas-luasnya kepada semua sahabat-sahabat ini yang ringan-ringankan jari untuk bersedekah pada pagi ini. Sedekah kita ada sedekah ilmu, kita kongsikan insya-Allah. Sebab perbincangan kita ni perbincangan yang jarang-jarang kita bincangkan. Orang Melayu memang tak biasa dengan kunyah-kunyah ni. Tapi sebenarnya ada. Ada. Saya dulu waktu saya duduk dekat Yaman, Sayyidina Muhammad, saya dipanggil Abu Luqman. Abu Luqman ni sebab Allahumma salli Muhammad, anak lelaki sulung saya nama Luqman. Dia disebut Abu Luqman. Sebab tu kalau tengok dalam waktu tu ada blog kan. So blog spot saya nama Abu Luqman. Jadi subhanallah Sayyidina Muhammad, boleh untuk soalan pertama dia, hukum menggunakan kunyah Islam kepada orang yang tidak ada zuriat, tak ada masalah. Bahkan dia boleh menggunakan sebagaimana yang berlaku kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bila dia tidak ada zuriat sallallahu alaihi wasallam, maka dia pergi mengadu dekat Nabi SAW dan Nabi SAW yang memberikan kunyah kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Tuan-tuan boleh saja pilihlah mana-mana tuan-tuan saja nak letak. Tuan-tuan tak ada anak, tuan-tuan letak Allahumma salli alaihi wasallam Ummu Ali sebagai contoh. Ummu Ali. Ali tu pasal apa? Pasal kucing, tuan-tuan nama Ali. Contoh. Siapalah kucing nama Ali tu tuan. Subhanallah. Hamsternya nama Ali. Hamster nama Ali. Comel hamster nama Ali. A-L-I-I contoh. Kata Ummu Ali contoh. Pasal apa? Pasal kucing. Nama Ali ni siapa anak ke? Tak ada, kucing saya. Oh, tak ada masalah. Tidak ada apa-apa halangan untuk menggunakan. Cumanya pilih kunyah-kunyah yang baik-baik. Jangan
sebab dia akan jadi panggilan, dia akan jadi sebutan, dia akan jadi doa kepada kita bila dipanggil dengan gelaran-gelaran tersebut. Maka tidak ada masalah untuk orang yang walaupun tidak ada zuriat menggunakan perkataan-perkataan tersebut. Yang keduanya, kenapa Nabi SAW menggunakan kunyah kepada para isteri tapi tidak kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha? Bukan Nabi SAW yang memberikan kunyah kepada para isterinya, tetapi masing-masing mempunyai kunyah tersendiri berdasarkan kepada panggilan masyarakat kepada mereka. Cuma Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dia sendiri tidak ada kunyah, sebab indirectly ataupun direct case-nya ialah Sayyidina Aisyah tidak ada anak. Tidak ada anak. Ada beberapa pendapat ulama berkaitan dengan kenapa Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dipanggil Ummu Abdillah. Yang pertamanya, saya lihat semua pendapat pertama, Ummu Abdillah itu diberikan sendiri oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi. Dia mengadu, wahai Rasulullah, semua masing-masing sahabat perempuanku ada nama kunyah masing-masing kecuali aku, maka tolong bagi ke aku Rasulullah SAW bagi tahu sematkan nama Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, saya semat kepada kamu. Maka dia pun digelar Ummu Abdillah sehinggalah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha wafat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dalam sebuah hadis yang lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, an Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma wulidu Abdillah wa lamma wulida Abdullah radhiyallahu anhuma ataitu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikata ketika Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma lahir, aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Abdullah bin Zubair ni? Abdullah bin Zubair ini ialah anak kepada Asma binti Abu Bakar. Siapa Asma? Asma itu kakak kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kita faham bahawa Abdullah bin Zubair ini merupakan anak saudara kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bila Abdullah bin Zubair lahir, maka dibawa jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan ludah baginda ke dalam mulutnya. Yakni buat apa? Tahnik. Dan itu hal yang pertama kali sekali masuk dalam perut Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Ini tuan-tuan, sebab tu kalau ada orang tanya apakah waktu mana paling sesuai waktu untuk mentahnik budak, ialah pada ketika dilahirkan. Tu. Lalu dia adalah Abdullah dan engkau adalah Ummu Abdullah. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Lalu aku pun selalu dipanggil dengan nama kunyah Ummu Abdullah padahal aku tidak pernah melahirkan sama sekali. Itu hadis riwayat Ibnu Hibban. Tu ada pendapat yang kedua, sekejap lagi kita akan bincang. Baik. Kejap lagi juga nak tanyalah tentang adab-adab dalam memberikan kunyah kepada orang lain. Boleh Ustaz ya? Insya-Allah. Cumanya para penonton sekalian, penjelasan lagi dan lagi selepas ini. Cumanya saya nak tanya kepada anda semua, ada seorang sahabat Nabi dalam golongan Ansar yang namanya Khalid bin Zaid. Apakah kunyahnya? Berikan jawapan anda dan jawapannya selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, tidak kira di mana saja anda menonton, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dan kita akan dapat ilmu pada pagi ini. Terutamanya dikabarkan ada sahabat-sahabat yang turut menonton di Riau, di Batam, Indonesia. Bahkan ada juga yang menonton dari Brunei, sahabat-sahabat kita dari Brunei dan juga Singapura. Terima kasih kerana terus jadikan Tanyalah Ustaz sebagai tontonan anda semua pada pagi ini. Dan hari ini para penonton sekalian, kita bicarakan tentang hadis dan amalan menggunakan kunyah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar. Baik, saya nak kongsikan jawapan dulu. Ramai yang tertanya-tanya apakah gelaran atau apakah kunyah kepada Khalid ibn Zaid tu kan. Jawapannya iaitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Masya-Allah Ustaz kan. Itulah sahabat yang lahir di Yathrib di Madinah, tapi wafatnya nun jauh di Turki. Allahu akbar, di Istanbul. Dia rupanya dia ada related, dia ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Itu satu
Ilmu yang sangat hebat. Baik Ustaz, ada yang Ustaz nak sambung tentang Abdullah tadi Ummu tu? Abdullah. Ya, Ummu Abdullah. tadi. Ya, Silakan. Ustaz Muhammad. Gelaran kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Kita sebut tadi pendapat pertama ialah Nabi SAW sendiri yang berikan gelaran itu kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Ummu Abdullah terkait dengan anak saudara kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, iaitu Abdullah bin Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma. Baik, pendapat kedua. Pendapat ini pendapat dhaif. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dikatakan pernah keguguran. Bersama dengan Nabi SAW, dia pernah mengandung kemudian keguguran. Dan anak yang meninggal itu dinamakan sebagai Abdullah. Tapi pendapat ini pendapat lemah, kata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Azkar. Adapun hadis yang diriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku telah mengalami keguguran buah hati daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda memberikan namanya Abdullah dan aku diberi kunyah Ummu Abdullah. Kata Imam Nawawi, hadis ini adalah hadis dhaif. Demikianlah kisah Sayyidina Aisyah diberikan nama Ummu Abdullah. Kita boleh faham dah, pendapat yang paling kuat ialah diberikan pemberian nama itu oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diambil nama daripada anak saudaranya. Siapa Abdullah bin Zubair ni? Abdullah bin Zubair, tuan-tuan biasa dengar tak waktu Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli alaihi wasallam, dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu panjat Gua Thur, sembunyi dekat Gua Thur. Siapa yang bagi hantar makanan? Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan diceritakan dalam riwayat tersebut bahawa Asma sedang mengandung waktu tersebut. Mengandung itulah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Yang duduk dalam kandungan Allahumma salli ala Muhammad, Asma, itulah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Jadi subhanallah, salli ala Muhammad, bila sampai setibanya di Quba, salli ala Muhammad, Asma melahirkan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, tepatnya kata ulama pada 1 hari bulan Syawal 3 Hijriah. Lalu subhanallah sallallahu lalu sallallahu Muhammad diberikan nama itu, nama Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Pada 1 bulan Syawal. Lalu subhanallah, Abdullah bin Zubair seorang muhajirin tetapi lahir di wilayah Ansar, yakni Madinah. Bayi pertama yang lahir dalam golongan orang muslimin di Madinah. Dan setelah dia dilahirkan, sebelum disusukan lagi, dibawa berjumpa dengan Nabi SAW, lalu ditahnik dan didoakan oleh Nabi SAW. Bahkan waktu kecil lagi dia sudah menonjol dah. Buat cerita, bila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lalu, semua budak-budak ni akan lari ketakutan. Tengok Sayyidina Umar dengan badan dia, dengan besar dia sebagainya, budak-budak dah lari dah. Tapi Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu tak lari, dia duduk kat situ. Subhanallah. Dan Allah SWT lalu kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sungguh satu hari nanti engkau akan jadi seorang yang hebat. Dan subhanallah, dia pernah diangkat oleh penduduk Makkah pada ketika berlakunya konflik kekhalifahan pada zaman Allahumma salli Zaid, Allahumma salli anak kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Allahumma salli Muhammad. Lalu subhanallah, dan waktu itu dia diangkat Allahumma salli menjadi khalifah oleh penduduk Makkah, namun tidak diiktiraf. Dan subhanallah dan akhirnya dia dibunuh, dipenggal oleh tentera Al-Hajjaj. Allahumma salli alaihi dan dia wafat pada usianya 68 tahun waktu konflik kekhalifahan tersebut. Itulah yang berlaku kepada Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Itu kali kita faham, kita boleh faham dah bahawa gelaran kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha itu terkait dengan anak saudara Nabi Muhammad, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Baik Ustaz, satu penjelasan yang sangat hebat. Cumanya sekejap lagi kita nak tahulah tentang adab dalam memberikan kunyah kepada orang lain. Ada pemanggil di talian ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Hadari Ramli dan juga Ustaz Jifri Abu Bakar Al-Mahmudi. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji. Ya, saya. Anak lelaki paling tua namanya apa? Namanya kalau dalam di Nazrin, namanya Nazrin. Nazrin. Abu Nazrin. Silakan soalan Abu Nazrin. Cepat. Saya mungkin soalan saya Ustaz. Terima kasih Dai kerana memberi penghormatan kepada anak saya. Alhamdulillah. Kepada diri saya lah. Jadi soalan saya begini Ustaz. Kunyah, penggunaan kunyah ini apakah ianya satu penghormatan kepada anak-anak kita
Ataupun apakah sama dengan apa yang kita di masyarakat Melayu di Malaysia ni? Contohnya anak sulung kita panggil alung, yang kedua panggil angah, yang ketiga panggil uda dan sebagainya. Alang akik semua dah di bawah-bawah sampai ke maksud di bawah tu, sampai ke asu di bawah. Jadi apakah sama penghormatan ni dengan orang Melayu kita di Malaysia ini? Sama penghormatan yang diberikan kepada anak-anak sebagaimana orang-orang Arab memberikan penghormatan kepada kunyah itu tadi. Ataupun macam satu lagi tokoh-tokoh ilmuwan dia diberi sebut digelar sebagai Ibnu Sina, Ibnu Khaldun. Ini diberikan penghormatan itu terhadap ahli ilmuwan orang-orang Arab dulu. Apakah sama penghormatan itu diberikan kepada kita di Malaysia? Penghormatan kunyah itu diberi kepada anak-anak seseorang itu. Itu soalan saya, Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seronok juga kita Abu Nazrin. Abu Nazrin. Haji Omar kita. Baik, macam mana? Apakah beza? Saya Abu Kasturi. Baik Ustaz, macam mana Ustaz dikatakan ada beza ke kunyah Arab dengan gelaran yang ada di kita ni? Dan dengan ibnu yang ada pada tokoh Islam tu. Selain daripada menggunakan perkataan Abu, biasa juga dia menggunakan perkataan Ibnu kepada yang masih belum berkahwin. Masa anak-anak yang kecil. Sebagai contoh, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini anak kepada Mas'ud radhiyallahu anhu. Nama sebenarnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagai penghormatan kepada si bapa. Kan Allah SWT. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Ibnu Abbas maksud Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, biasanya digunakan gelaran itu kepada yang belum berkahwin. Kemudian setelah dia berkahwin, dia ada anak, maka kunyah itu berganti kepada si anak. Jadi Abu lah. Jadi Abu lah. Bahkan berkekalan juga, boleh jadi berkekalan gelaran tersebut walaupun dia ada anak, tapi dia masih dipanggil dengan gelaran-gelaran tersebut. Bahkan bukan terhad demikian, bahkan ada di kalangan sahabat yang mempunyai beberapa kunyah. Bukan seorang-seorang, bukan satu, bahkan beberapa lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Gelaran-gelaran yang diberikan kepada seorang individu dengan beberapa gelaran. Cuma dalam budaya kita ni, kita tak biasa menggunakan gelaran-gelaran ini. Nama-nama macam kunyah-kunyah ni kita tak biasa. Orang Melayu sallallahu alaihi Muhammad, dia adalah gelaran-gelaran yang kita panggil dekat kampung-kampung kita. Tapi dia biasanya tidak ada related dia dengan keturunan. Bila letak Abu ni, maksud anak dia ada related dengan keturunan. Dia kebanggaan kepada dia dan anak dia. Sama ada dia merupakan penghormatan kepada dia sebagai si bapa yang ada anak laki-laki. Penghormatan kepada si anak yang anak dia tu, ayah dia memilih dia tu sebagai nama dia. Tu maksudnya dia satu penghormatan untuk dia. Dia kunyahkan nama dia kepada bapa dia sebagai contoh. Saya ni Ustaz Syamad Ibnu Abu Bakar contoh. Dan Ibnu Abu Bakar pula nama ayah saya memang Abu Bakar, bukan kunyah lagi. Bukan kunyah. Dia nama dia memang Abu Bakar ayah saya tu. Cuma ayah saya sebenarnya ada dua nama. Namanya Haji Mahmud. Jadi mungkin Haji Mahmud Abu Bakar itu masuk kunyah, tapi bukan kunyah, memang dia Abu Bakar. Namanya. Jadi saya ni Ibnu Mahmud sebagai contoh gelaran kepada bapa saya. Dia adalah related dengan keturunan. Tetapi orang Melayu tak biasa macam tu. Orang Melayu dia guna kait dengan tempat ataupun zaman ataupun pekerjaan. Mak Postman dipanggilnya. Mak Postman contoh. Saya Mak Postman, tahu kena ada Mak Postman tu. Din Badak, sebab badan dia gemuk. Saya sebut lagi apa? Mak Lembu. Mak Lembu sebab dia belah lembu, bukan sebab dia tu macam lembu. Kegelaran yang orang Melayu bagi. Macam-macam gelaran. Dia nyamuk lah apa semua. Pasal dia tu je snack bintik-bintik dekat ni. Dia tak apa. Dia nyamuk nama dia gelaran dia. Ini orang Melayu biasa panggil macam tu. Yang tak ada related dengan. Dan itu juga kunyah. Itu juga kunyah, cumanya tak sesuai sebagaimana yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang biasanya akan related dengan keturunan. Bahkan nama samaran gelaran kita juga berubah mengikut zaman. Sebagai contoh Hang Tuah dulu. Kalau Hang Tuah, endapnya orang panggil dia Pak Tua. Pak Tua sudah dah tua dah, panggil Pak Tua lah. Tok Janggut, Tok Gajah. Ini merupakan gelaran-gelaran yang diberikan oleh orang Melayu. Jauh bezalah dengan panggilan-panggilan yang biasa dipanggil orang Arab. Tapi itulah penggunaan kunyah daripada kalangan bahasa dari kalangan orang Melayu yang kita tak sedar, dan biasanya melibatkan orang yang terdekat dengan kita. Salman ada 3 orang anak sulung nama Azman, yang tengah nama Arif, yang bongsu nama Aiman. Bila Salman sembang dengan kawan-kawan dia,
Salman akan digelar Bapa Azman. Pasal apa? Pasal anak dia ada Azman. Tapi kita tak panggil lah Bapa Azman, panggil Abu Azman. Kadang-kadang panggil Abu Arif, kadang-kadang panggil Abu Aiman. Ini contoh-contoh Bapa Aiman. Ni siapa tu? Tu Pak Aiman tu. Tu Bapa Aiman tu. Tu kunyah tu, gelaran lah tu. Sebab dia tak tahu nama tu, dia panggil macam tu. Jadi Salih Selamat, dan panggilan Along, Angah, Acik, Pakcik, Makcik, itu bukanlah indirect, bukanlah kunyah. Dia adalah Salih Muhammad gelaran dalam, dia panggil apa tu, pangkat dalam masyarakat, pangkat yang menentukan duduk dia tu dalam keluarga kita. Sebab tu orang lain tak panggil dia yang sama. Saya panggil pak saudara saya Pak Cik, sebab dia bapa saudara saya. Saya panggil dia Pak Long sebab dia bapa saudara saya. Orang lain tak panggil dia Pak Long sebab tu bukan pak saudara dia. Boleh faham kan? Cuma gelaran kadang-kadang dekat masyarakat dia gelaran Pak Long. Pasal tak tahulah dia dalam keluarga tu dia sulung, tapi orang kenal dia sebagai Pak Long, maka itu jadi kunyah balik. Kadang dia sifat dia otai kan. Sifat dia Abang Long, gangster sikit. Okey Ustaz, Kak Zah ataupun Rahizah di Facebook ni katanya dari sudut perspektif Islam, apakah ciri-ciri yang perlu ada pada seorang isteri tu untuk menerima panggilan kunyah, dan apakah keistimewaannya di sisi Allah kepada wanita tersebut? Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia tidak ada apa-apa ciri yang kena ada pada seseorang untuk digelarkan dengan sesuatu gelaran. Tak ada. Tak syarat macam tu pun. Cumanya biasanya kita akan panggil dia sesuai dengan dia lah. Sesuai dengan dia. Cumanya Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena ingat, bila kita memanggil manusia, kita biar panggil dengan panggilan yang baik. Dia merupakan satu doa. Panggil dia dengan panggilan yang baik. Dia akan jadi doa yang baik untuk dia. Nabi SAW sebut, Inna Allah katabal ihsanu ala kulli syai'. Sungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Ihsan di antara yang disebutkan ihsan, dia ada dua. Satu, ihsan dia dengan Allah. Anta'budullaha ka'annaka taruhu fa illam takun taruhu fa innahu yaraka. Kamu ibadat pada Allah Subhanahu wa taala, kamu melihat Allah, tapi kalau kamu tak nampak melihat Allah, maka Allah melihat kamu. Ingat yang tu. Itu hubungan kita dengan Allah. Ihsan yang kedua ialah ihsan sesama dengan manusia. Ihsan dengan manusia ni ulama sebut senang aja. Kita letak diri kita pada tempat dia. Itulah kita akan berlaku ihsan lah. Maka kita suka orang panggil kita dengan panggilan-panggilan yang baik, maka kita panggillah manusia yang lain dengan panggilan-panggilan yang baik. Bahkan panggilan yang melekat dengan diri dia. Kita nak panggil saya selalu jumpa dengan Hadari. Saya suka kat dia. Maka saya suka dia, saya nak bagi nama satulah yang saya seronok panggil dengan Da'i Hadari ni. Saya panggil Mat Bola contoh. Mak Bola. Saya tak tahulah apa kaitan bola dengan Da'i Hadari, saya tak tahulah. Saya panggil Mak Bola. Dan akhirnya melekat perkataan Mak Bola tu dengan Da'i Hadari. Maka subhanallah, tuan-tuan boleh bayang tak? Semua orang panggil dia Mak Bola. Mungkin dia tak seronok dengan panggilan tersebut, dia tak suka. Maka kalau kita nak panggil seseorang tu dengan satu-satu panggilan, maka biarlah panggilan tersebut dengan panggilan yang baik. Okey, baik. Jadi subhanallah, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha salah seorang daripada isteri Nabi SAW. Lalu Nabi SAW panggil dia dengan panggilan-panggilan yang Allahumma salli ala panggilan-panggilan yang baik. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi SAW panggil dia dengan Nabi SAW panggil dia dengan salli ala Muhammad, panggilan-panggilan manja. Sebagai contoh Aisyah Al-Humaira, contoh. Bahkan dipanggil nama Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dengan Aish. Aish maksud dia buang perkataan ta dekat hujung. Dia kata Aish tanpa huruf ta marbutah dekat hujung tu ataupun ha tu, dia panggilan yang lembut. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata ya Aisyah, inna Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ya Aish, dia panggil wahai Aish, dia panggil. Subhanallah. Kemudian Nabi SAW juga pernah panggil Sayyidina Aisyah dengan muwafaqah. Kata, yang bermaksud semoga orang yang semoga Allah berikan petunjuk kepada dia. Subhanallah, dia kata ya muwafaqah sebut. Kemudian Nabi SAW juga panggil Sayyidina Aisyah dengan panggilan Humaira yang masyhur lah. Cuma ada satu hadis saja yang berkaitan Nabi SAW panggil ya Humaira. Humaira ni sallallahu alaihi wasallam, satu hari orang Habasyah masuk masjid, duk tunjuk tarian-tarian permainan sebagainya. Lalu Nabi SAW kata kepada ku, wahai Humaira, kamu nak tengok ke
Lalu Nabi SAW pun berdiri, kemudian Ustaz Muhammad, aku letakkan daguku di bahu Nabi SAW, menempelkan wajahku pada pipi baginda Nabi SAW. Oh, manjanya, subhanallah Ustaz Muhammad. Lalu subhanallah, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ni dia seorang wanita yang cantik, putih, kulit putih, cantik. Sebab tu Nabi SAW panggil dia Humaira, yang bererti merah. Bukannya maksud merah sesungguh tu, maksudnya kemerah-merahan. Bila Sayyidina Aisyah dia malu-malu, dia akan jadi, muka dia akan jadi kemerah-merahan. Tu Salih Samad dipanggil dia Humaira. Maka ya, Allahumma salli, maka panggillah dengan sesuai, panggil-panggilan sesuai. Dia tu kulit gelap, panggil Humaira tu perli nama dia. Kan? Dan gelaran kepada Aisyah juga As-Siddiqah. Itulah beberapa panggilan yang disebutkan kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Baik, insya-Allah banyak lagi kita akan bincangkan, termasuklah adab-adab sebentar saja lagi. Cumanya para penonton sekalian, soalan kedua. Ada seorang sahabat Nabi SAW yang merupakan muazzin, kunyahnya adalah Abu Abdullah. Siapakah beliau? Jawapannya nantikan selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Segala persoalan, segala kekeliruan ada jawapan dan ada penyelesaiannya. Semuanya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini alhamdulillah kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar. Kita sembang-sembangkan tentang hadis dan amalan, iaitu topik kita menggunakan kunyah. Jawapan dulu saya nak kongsikan sebab ada yang dah mula menjawab di ruangan komen di Facebook rasmi kami tu. Baiklah, saya tanyakan tadi, ada seorang sahabat Nabi SAW yang dilantik oleh Rasulullah sebagai muazzin. Gelaran ataupun kunyahnya adalah Abu Abdullah. Siapakah beliau? Jawapannya iaitu Bilal bin Rabah. Abu Abdullah kunyahnya. Baiklah Ustaz, mungkin ini adalah masa yang terbaik untuk kita sembang-sembang berkaitan dengan adab. Nak memberikan kunyah kepada seseorang tu sudah pasti macam Ustaz sebut tadi, ada adab-adabnya. Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Baik, Allahumma tuan-tuan, kita nak panggil orang, biar kita panggil dengan panggilan yang baik. Sebab dia merupakan satu doa, dan kita sendiri pun Allahumma salli ala Muhammad suka bila nama kita dipanggil kita ni dengan panggilan-panggilan yang baik. Bahkan Nabi SAW sendiri menyebutkan tentang Allahumma salli ala Muhammad, panggillah seseorang itu bila dia sampai dalam satu majlis, panggillah dengan panggilan dia. Panggillah dengan gelaran kepada dia. Salli ala Muhammad. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, kalau seorang itu datang ke tempat kita, panggil dengan nama panggilan yang baik kepadanya. Maka tuan-tuan, kita panggillah salli ala Muhammad, sahabat-sahabat kita dengan panggilan-panggilan yang baik, macam mana kita suka orang panggil kita dengan panggilan-panggilan yang baik. Tuan-tuan, subhanallah, salli ala Muhammad, kalau mari kita tengok apa kata ulama tentang panggilan-panggilan yang dilarang dalam Islam. Tuan-tuan, sekarang ni kita berhadapan dengan satu isu dia panggil body shaming. Body shaming. Dulu-dulu mungkin kita tak sebut macam tu. Sudut badan dia ke, muka dia ke, sampai kita menggelar dia dengan panggilan-panggilan yang tak sepatutnya dan memalukan dia. Kadang-kadang bukan pasal wajah, kadang-kadang pasal tubuh badan dia, kita gemuk macam badak, lambat macam siput, kan, macam tu sebagainya. Kadang-kadang gelaran-gelaran tu dia tak suka, dia tak panggil. Dan kadang orang buat dia panggil tu dengan tanggapan gurauan. Melawak je, takkan yang tu marah kot. Tapi sebenarnya gurauan-gurauan yang terkait dengan bentuk tubuh badan ataupun sifat-sifat seorang tidak dibenarkan dalam Islam. Tak bagi. Dia, Allahumma salli, kalau dalam bahasa kita panggilnya body shaming lah. Kata dalam Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Azkar, dia antara lafaz yang tercela yang digunakan untuk mencela orang yang berselisih dengan dia ialah wahai keldai, wahai kambing, wahai anjing dan semacamnya. Perkataan ini tercela dia dari dua sisi, kata Imam Nawawi. Yang pertama, dia merupakan pembohongan ataupun dusta. Yang kedua, dia merupakan gangguan terhadap orang lain. Dan kedua-duanya adalah dilarang pada syarak. Jadi, hukum dia boleh jatuh haram dan berdosa.
Dan panggilan-panggilan itu juga merupakan doa. Dan kita dianjurkan untuk bercakap perkara-perkara yang baik. Kalau orang tu tak suka dengan panggilan ataupun gelaran yang kita panggil dia tu, maka seeloknya kita tinggalkan dan kita jangan menggunakannya. Walaupun nama tu orang memang ada orang panggil dia Din Gemuk. Walaupun dia gemuk, tapi dia tak suka orang panggil dia Din Gemuk. Contoh, sallallahu alaihi Muhammad. Maka tuan-tuan, kita ni yang reti ni, tak payah duk panggil dia dengan perkataan-perkataan atau panggilan-panggilan yang macam tu. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Dan dalam sebuah riwayat menyebutkan, Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala disebut. Dia kata, Allahumma salli ala Muhammad, kanu yaqulun idza qala ar-rajul lir-rajul ya himar, ya kalbu, ya khinzir, qala Allahu lahu yaumil qiyamah, atarani khalaqtu kalban aw himaran aw khinziran. Kata. Mereka para tabi'in itu mengatakan, kalau seseorang mencela orang lain dengan perkataan wahai keldai, wahai anjing, wahai babi, maka kelak Allah Ta'ala akan bertanya dekat dia di hari kiamat, apakah engkau melihat aku menciptakan dia sebagai anjing? Allah Kamu melihat Allah. Dia aku ciptakan dia sebagai keldai? Aku ciptakan dia sebagai babi? Tuan-tuan, seolah-olah mempertikaikan penciptaan Allah. Mempertikaikan penciptaan Allah SWT. Hadis ini riwayat daripada Abi Syaibah dalam kitab Musannaf. Tuan-tuan saya maka kita cara yang lebih baik ialah kita bertaaruf terlebih dahulu sebelum kita nak memberikan gelaran-gelaran tertentu kepada seseorang tu. Biar kita kenal dia dulu. Bukan main-main jumpa-jumpa, oh dia ni apa semua ni sebagainya. Kita letak je kunia-kunia ataupun gelaran-gelaran yang kita suka bukan dia suka. Kadang-kadang perkataan kita rasa macam kita suka. Macam Nabi SAW bagi gelaran para sahabat, patutlah dia seorang Nabi dan para sahabat bahkan seronok dengan gelaran tersebut. Abu Hurairah kata, kalau boleh aku nak sebut nama Abihir, itu lebih sesuai sebab kucing jantan, tapi Hurairah hanya kucing betina. Tapi sebab Nabi SAW bagi dekat aku, maka aku sangat gembira dengan panggilan tersebut. Jadi Saleh Samad, kalau orang tu tak kisah, contoh kita kata apa, comel macam arnab lah kamu ni, panggil comel macam arnab, tinggi macam zirafah contohnya, tapi dia okey dengan panggilan tersebut, maka itu tidak menimbulkan apa isu. Antara kunci dia ialah redanya dia atas panggilan tersebut. Bagaimana pula dengan kunyah? Orang menamakan seseorang itu dengan tempat. Sebagai contoh, Lan Besut. Macam mana tu? Betul. Boleh ke Ustaz? Itu yang biasa kita amalkan. Dia ada part of sebahagian daripada kunyah. Kita biasa dengar, kalau di hujung-hujung nama kita tu, kita akan letakkan tempat mana dia duduk. Besut dia Al-Besuti contoh kan. Orang mana kata saya Teluk Intan. Teluk Intani. Teluk Intani panjang pula. Contoh. Jadi gelaran-gelaran demikian diharuskan juga, dibolehkan juga pada syarak. Tak ada masalah. Tak ada masalah Ustaz ya. Asalkan insan yang menerima kunyah itu redha dan dia tak adalah tak puas hati ke tidak Ustaz ya. Dan insya-Allah mendoakan yang baik. Baik Ustaz, ada soalan daripada Alshal di Facebook. Katanya, adakah kunyah boleh digunakan untuk sesuatu benda atau haiwan seperti mana Abu Hurairah? Itu yang pertama. Yang keduanya, adakah kunyah hanya digunakan untuk orang yang sudah berkahwin sahaja? Subhanallah, bagus soalan ni. Yang pertamanya, saya semak boleh tak kita gunakan kunyah tersebut, Allahumma salli Muhammad, menggunakan nama haiwan, boleh, tak ada masalah apa. Ya, macam yang Nabi SAW berikan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW yang Nabi SAW gunakan Abu Turab yang bermaksud tanah sebagainya, mengikut kepada kesesuaian dan sifat peribadi dia. Yang penting ialah dia redha. Dia redha dengan panggil. Biasanya kunyah ni orang yang panggil. Orang yang panggil dia. Kalau permulaan kepada kunyah ini ialah panggilan orang kepada dia. Bukan dia sendiri letak label nama dia. Sesuai. Oh, dapat anak laki-laki dah. Oh, anak laki-laki nama apa? Oh, nama Muhammad. Oh, ya, Abu Muhammad. Lepas ni semua orang duk panggil dia. Oh, Abu Muhammad. Abu Muhammad pasal apa? Pasal anak laki-laki dia nama Muhammad. Kan? Oh, dia ni suka sungguhlah dengan kucing. Panggil Abu Hurairah. Nabi SAW sendiri menggelarkan Abu Hurairah sebab dia suka bawa kena kucing dekat, suka buat dalam dalam baju dia ni. Dalam lengan baju dia sebagainya. Tidak sekalian. Maka boleh tak? Boleh. Salih Muhammad. Kunyah-kunyah yang demikian. Bagaimana pula kepada orang yang tidak berkahwin? Boleh tak? Salih alaihi Muhammad. Tuan-tuan, kata Nabi SAW kepada seorang sahabat Nabi SAW bernama Hanif. Dia kata, Salih Muhammad, dia nak tukar, Nabi SAW nak tukar namanya daripada Abul Hakam. Dia asal nama dia bergelar dia Abul Hakam. Kemudian Nabi SAW nak tukar dia. Nabi kata, fama laka min waladi, adakah kamu ada anak? Lalu dia kata, anakku Salih Muhammad Syuraih.
li Syuraihun wa Muslimun wa Abdullah, dia kata. Faman akbaruhum, Nabi kata, bertanya nama anak dia, ada Syuraih, ada Muslim, ada Abdullah. Lepas tu Nabi tanya, siapakah yang paling besar daripada kalangan mereka itu? Lalu dia menjawab, Syuraih yang paling besar. Maka fa anta Abu Syuraih, maka kamu ialah Abu Syuraih. Ini satu dalil yang menunjukkan bahawa subhanallah Sayyidina Muhammad menamakan kunyah itu kepada anak yang paling besar. Lalu bagaimana pula kepada orang yang belum berkahwin ataupun orang yang tidak ada anak? Mari kita tengok tuan-tuan sekalian, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam An-Nawawi wafat usia dia 40 tahun lebih dan dia tak sempat berkahwin. Sibuk dia dengan ilmu, sibuk dia menyampaikan ilmu, menghimpun ilmu, membukukan kitab-kitab sebagainya. Maka dia wafat pada usianya 40 tahun lebih, subhanallah, dan dalam keadaan dia tidak berkahwin. Tetapi dia ada kunyah dia. Kunyahnya ialah Abu Zakaria. Walaupun dia tak pernah berkahwin. Demikian yang tercatat dalam kitab Al-Ulama Al-Uzza karangan Syekh Abdul Fattah Al-Ghuddah. Dan subhanallah Sayyidina Muhammad, Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Syuhaib radhiyallahu anhu, mengapa kamu digelar Abu Yahya sedangkan kamu tidak ada anak? Umar tanya dekat Syuhaib. Syuhaib tidak ada anak tapi digelar Abu Yahya. Dia kata, Allahumma salli ala Muhammad, kannani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Abi Yahya. Rasulullah SAW sendiri yang telah memberikan gelaran, yakni panggilan nama kepadaku dengan Abu Yahya. Jadi subhanallah tuan-tuan, ini menunjukkan bahawa apa? Subhanallah, boleh saja kita memberi kunyah-kunyah gelaran tertentu walaupun tidak ada kaitan dengan siapa-siapa salih semat kepada orang yang tidak berkahwin ataupun tidak ada anak. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, apa yang kita dapat nampak mungkin dari satu sudut pandang yang lain, bahawasanya Islam ini sangat menitik beratkan penghormatan buat orang lain. Ya, adakah ia benar? Jawapannya kejap je lagi. Nantikan selepas ini kita akan bincangkan lagi dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Saja anda berada, terima kasih dan terima kasih terus menjadikan Tanyalah Ustaz sebagai tontonan di awal pagi anda. Dan alhamdulillah, saya yakin mungkin ada sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan yang sibuk, yang berniaga, nak terus berniaga, nak memulakan perniagaan. Ada juga yang menyiapkan anak-anak untuk ke sekolah tu. Dah pergi sekolah rasanya. Mungkin juga ada yang dalam perjalanan ke tempat kerja sempat lagi menonton Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Apa sahaja yang anda lakukan, kami di sini mendoakan semoga segalanya dipermudahkan dan insya-Allah diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pagi ni masih lagi kita dapatkan ilmu berkaitan dengan hadis dan amalan menggunakan kunyah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar yang mana kunyahnya Abu Luqman. Alhamdulillah. Baik Ustaz, soalan daripada Rahimah Saud. Ya. Yang ini berkaitan dengan sirah Nabi SAW. Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Kunyah Rasulullah SAW yang bukan daripada nama baginda, memang baginda larang semasa hayatnya untuk digunakan. Kalau disebutkan Ibnu Qasim bukan Abu Qasim, adakah masih dilarang penggunaannya? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah penggunaan kunyah bangsa kita, sebagai contoh Mak Uda, Pak Usu, kadang tu nasi lemak pun dinamakan nasi lemak Pak Usu ya. Adakah ia dikira kunyah Ustaz? Silakan. Baik, subhanallah, tuan-tuan, ada Nabi SAW digelar kunyah Nabi SAW ialah Abul Qasim. Abul Qasim kita selalu dengar kan, Abul Qasim kan, Sayyidina Muhammad SAW. Jadi subhanallah, itu gelaran Nabi SAW terkait dengan anak Nabi SAW yang bernama Qasim, Al-Qasim, yang wafat, dicerita dalam riwayat dia wafat sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Dalam satu riwayat menceritakan bahawa dia masih kecil waktu wafat. Satu riwayat yang lain mengatakan dia dah boleh naik bintang tunggangan, dah boleh naik dabbah dah boleh naik bintang tunggangan dah. Wallahu alam, tapi Al-Qasim ni meninggal awal, meninggal muda. Jadi subhanallah, maka Nabi SAW digelar sebagai Abul Qasim. Dan Nabi SAW dalam sebuah riwayat menyebutkan bahawa sallallahu alaihi wasallam, tasammu bismi wala taktanu bikunyati. Berilah nama dengan namaku dan jangan kamu memberikan kunyah
seperti mana kunyahku. Itu ada sebuah hadis yang Nabi SAW bentuk larangan menggunakan kunyah Abul Qasim kepada diri seseorang itu. Maka Ibn Hajar Al-Asqalani dia menukilkan perkataan Imam Nawawi rahimahullah bahawa para ulama berselisih pendapat tentang penggunaan nama Abdul Qasim kepada 3 pandangan. Ini ilmu yang kita boleh belajar. Mungkin kita pun tak pernah dengar cerita ni, tapi hari ni alhamdulillah Allah bagi kita dengar. Alhamdulillah. Kata tak boleh guna Abdul Qasim. Tak boleh macam mana tu? Yang pertama, larangan mutlak. Memang tak boleh. Saya sama ada namanya Muhammad ataupun tidak. Ini sabit daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i tak boleh menggunakan perkataan Abu Qasim. Yang kedua, membenarkan secara mutlak dan larangan tersebut hanya berlaku pada zaman Rasulullah SAW sahaja. Pendapat kedua kata, yang tak boleh ni waktu Nabi SAW masih ada lagi. Takut nanti terkonfus di antara panggilan Nabi SAW dengan Abdul Qasim yang lain. Yang ketiga, larangan melarang bagi seseorang yang bernama Muhammad dan dibenarkan bagi seorang yang namanya bukan Muhammad. Hal ini dipegang oleh Imam Ar-Rafa'i dan seakan-akan pandangan ini lebih tepat kerana manusia hanya melakukan pada setiap masa tanpa ikrar. Jadi subhanallah tuan-tuan sekalian Muhammad, jadi itu ada 3 pendapat. Tapi Darul Ifta' Jordan ada mengeluarkan pandangan bahawa tidak ada masalah seseorang itu menamakan anaknya dengan nama Qasim atau Al-Qasim, kerana tidak ada dalil yang melarangnya. Akan tetapi mazhab kita Imam Syafi'i mengharamkan penggunaan nama panggilan atau kunyah dengan Abul Qasim, dan ini merupakan pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Justru dia perlu memilih nama panggilan yang lain untuk dirinya, kunyah yang lain, atau memilih nama anak yang lain yang tak semestinya anak sulung. Sebagai contoh, dia nak tiru, dia nak ikut Nabi SAW. Anak-anak dia bagi nama sebagaimana anak-anak Nabi SAW. Al-Qasim, Abdullah, sebagainya. Saya cuma, maka dia boleh ambil Abu Abdullah rather than dia ambil Abul Qasim. Sebab terkait dengan larangan. Dan Imam Syafi'i sendiri meletakkan larangan tersebut dengan larangan yang muktamad. Maka kita elakkan daripada tu, keluar daripada yang khilaf itu lebih baik. Walaupun sallallahu alaihi wasallam jumhur pandangan jumhur salaf fuqaha dan ulama membenarkan perkataan Abdul Qasim, sebab dia kata penggunaan dan pengharaman itu telah pun tiada dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni pengharaman tersebut berlaku hanya pada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup sahaja. Dan ini juga merupakan pandangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Apa yang kita boleh buat? Kita bolehlah nak letak tu, kalau kita berpegang dengan pendapat kata dia hanya valid pada zaman Nabi SAW saja. Tetapi keluar daripada khilaf itu lebih baik, lebih utama. Maka kalau anak kita ada nama Qasim, maka tak payahlah kita letak Abul Qasim. Ambil anak-anak yang lain yang kita boleh kunyahkan nama kita kepada anak kita yang lain tersebut untuk keluar daripada khilaf. Soalan kedua, panggil mak uda, pak busu, ini kunyah kah? Itu gelaran lah tu. Gelaran bagi kita terkait dengan pangkat dia. Biasanya mak usu tu anak yang paling mak saudara yang paling bongsu. Pak uda tu yang paling muda kot, saya pun tak tahu. Pak Anjang yang paling panjang, saya tak tahu lah. Mak Long yang paling sulung. Biasanya itu kunyah kita kepada bapa saudara kita terkait dengan susunan ranking dia, adik-beradik dia dalam keluarga kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasan Ustaz. Itulah, di kampung saya ada orang dia panggil Yop pick up. Saya ingat dia sebab selalu buat pick up line. Rupa-rupanya dia minat pick up, kereta lori pick up. Lori pick up. Dia minat lori pick up. Baiklah Ustaz, insya-Allah kejap je lagi kita nak sembang-sembang berkaitan dengan sebenarnya Islam sangat-sangat menggalakkan kunyah ini, bukan wajib tidak, tetapi ia melambangkan penghormatan kita kepada orang lain Ustaz ya. Cumanya bagaimana penjelasannya insya-Allah kita akan nantikan sekejap sahaja lagi. Cumanya kita nak tutup dulu di TV3 dan sambungannya di TV9 sebentar sahaja lagi. Terus setia bersama kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, segala yang terbaik kami sajikan buat anda, terutamanya pagi ini dalam saluran Raudhah Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dan alhamdulillah pagi ini kita dapatkan manfaat berkaitan dengan perkongsian ilmu, iaitu hadis dan amalan, iaitu topik kita menggunakan kunyah bersama dengan saya Da'i Hadari dan saya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar. Baiklah Ustaz,
sempat tadi tengok berita kejap ya, Liverpool kalah. Tapi tak apalah, sabarlah ya. Cumanya Ustaz, cumanya Ustaz, kita nak sambung perkongsian kita tentang kunyah ni Ustaz. Apa yang saya nampak iaitu Islam melalui apa yang ditunjulkan oleh Nabi SAW bersama dengan para sahabat, iaitu penghargaan dengan nama-nama yang baik. Maksudnya adakah Islam itu mencerminkan suatu yang positif, iaitu kita memanggil dengan nama yang baik, gelaran yang baik, dan ia juga satu doa yang baik Ustaz? Betul. Dia menunjukkan bahawa umat Islam ni diajar untuk memuliakan sesama Islam. Dia bukan sekadar panggilan nama itu mungkin satu kebiasaan, tetapi dengan panggilan gelaran ini sesuatu yang mengeratkan hubungan. Allah. Kan dia jadi macam itulah. Dia kalau kita panggil kalau saya berjumpa kalangan kawan saya nama biasa, tapi kalau panggil dengan panggilan dia, wah dia rasa macam ada connection, macam tu Islam ajar bahawa manusia ni dia perlu kepada Allah SWT hubungan yang kuat, dan di antara perkara yang menguatkan hubungan seseorang itu, menunjukkan kemesraan seseorang itu ialah dengan panggilan-panggilan yang mesra dan baik. Bahkan Nabi SAW bagi tahu dekat diriwayatkan dari Imam Ridha radhiyallahu anhu, bila seseorang hadir di satu tempat, maka panggillah dia dengan kunyah dia. Dan apabila dia tidak ada kunyah, maka panggillah dia dengan namanya. Utamakan panggilan kunyah dulu. Ya. Barulah dipanggil dengan panggilan nama. Mengenai Nabi SAW sebut di antara sunnah yang baik adalah manusia memilih nama anaknya sebagai kunyahnya. Jadi tuan-tuan, maka sebagian ulama menyebutkan bahawa menamakan seorang itu dengan kunyah itu merupakan satu sunnah, dan sunnah ini telah pun ditinggalkanlah. Allahu Akbar. Ya, sebenarnya indah Ustaz. Indah. Tapi ditinggalkan Ustaz. Tapi tak juga kita je yang tinggal sebenarnya. Arab masih mengamalkan. Arab masih amalkan. Kita di sini saja. Malah ni orang boleh bagi nama Abu Liverpool sebagai penyokong Liverpool. Oh, sempat lagi Ustaz ya. Baik Ustaz, Cikgu Ain di Facebook katanya, bagaimana pula dengan gelaran yang Nabi berikan kepada Abu Lahab? Adakah kita dibenarkan untuk memberikan gelaran yang sebegitu kepada orang-orang kafir? Terima kasih Cikgu Luqman, Cikgu Ain. Saya dah start disebut Liverpool, dia dah banyak tersasul dah. Terima kasih Cikgu Ain. Dia panggil saya Abu Luqman. Insya-Allah saya Alhamdulillah. Abu Kasturi. Subhanallah, saya hormat. Apa ni, Dek Hadri sokong apa? Saya macam happy yang nampak di Liverpool kan? Mestilah Ustaz. Sokong apa tu rahsia? Saya dah baru nak bagi gelaran Abu kat depan tu. Baik, subhanallah. Cikgu Ain dan semua sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah. Abu Lahab sebenarnya dalam riwayatnya bukan diberi nama Abu Lahab itu oleh Nabi SAW. Mungkin yang Cikgu Ain maksudkan itu ialah Abu Jahal. Abu Jahal memang Nabi SAW berikan, dan para sahabat Nabi SAW memanggil dia dengan Abu Jahal, menukar namanya Abul Hakam, yang orang yang arif, orang yang bijaksana ni, kepada Abu Jahal, orang yang jahil, sebab dia menolak dan memusuhi Islam sampailah kematian dalam perang Badar. Itu gelaran. Adapun Abu Lahab ialah gelaran yang maksud merah menyala-nyala. Merah menyala-nyala ni dengan maksud bukannya api, bukannya api neraka, tetapi sebabkan muka dia yang merah. Abu Lahab nama sebenarnya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni datuk Nabi SAW. Jadi Abu Lahab ni bapa saudara Nabi SAW. Namanya Abdul Uzza, hamba kepada Uzza. Tetapi disebabkan muka dia yang merah, macam api yang menyala-nyala, maka datuk Nabi SAW, iaitu Abdul Muttalib, bapa dia sendiri, memberikan kunyah gelarannya sebagai Abu Lahab, yang bermaksud menjala-jala. Lalu subhanallah, saya sesuai pula perkataan jala-jala tu dengan tabbat jada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya sesuai pula susunan ayat tersebut, dan menyala-nyala tu dengan maksud nanti dia akan mendapat bakaran panas api neraka dan diseksa dengan nyalaan api tersebut. Wallahu alam. Adapun kita orang Islam, kita Allahumma salli alaihi wasallam, bukan kitalah untuk menamakan seseorang yang kita benci dengan panggilan ataupun nama-nama yang buruk-buruk. Tak boleh. Nabi SAW sesuailah sebab kedudukan Nabi SAW. Adapun kita adalah lebih baik untuk kita mendoakan hidayah kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Itu tanggungjawab yang perlu kita buat.
Ada seorang lelaki, dia pergi jumpa dengan seorang syekh. Dia kata, wahai syekh, saya tengok orang Islam ramai yang duduk sedang minum arak dekat dalam disko ataupun pub tersebut. Boleh tak wahai syekh, saya nak pergi, saya nak buat bom, saya nak pergi letak saya dekat dalam tu supaya mereka semua mati, biar terhapus ni orang-orang yang melakukan maksiat di muka bumi ini. Kata syekh. Saya jawab daripada syekh, kalau mereka mati tu dalam keadaan macam mana? Mereka mati dalam keadaan mereka sedang melakukan kemaksiatan. Agak-agaknya mati mereka pergi mana? Syurga ke neraka? Sudah pasti pergi neraka. Siapa yang paling suka sekali umat Islam masuk neraka? Syaitan. Maka perbuatan kamu sama aja dengan syaitan. Kita ni, tanggungjawab kita ni bukan nak mendoakan keburukan ataupun nak biar orang semua duduk dalam keburukan. Bahkan tanggungjawab kita ialah untuk mendoakan kebaikan. Betul. Doakan kebaikan. Bila saya cermat tuan-tuan, kita tak suka kadang-kadang depa suka provoke kita, depa suka buat benda tuan-tuan. Tapi jauh di sudut hati kita, alangkah cantiknya kalau orang-orang yang kasar dengan Islam ni tiba-tiba dia berubah menjadi orang Islam, sudah pasti dia sendiri akan saya cermat mempertahankan Islam dengan sebaik-baiknya seperti mana yang berlaku kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang dia masuk Islam pada hari dia bawa pedang nak pergi bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam doa, ya Allah, saya semua engkau berilah kemuliaan kepada Islam dengan dua Umar. Salah seorangnya ialah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakbulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya Sayyidina Umar masuk Islam dan Sayyidina Umar menjadi orang yang sangat kuat mempertahankan Islam. Doa yang baik-baik insya-Allah. Ya, betul. Sebenarnya Ustaz, dalam kita memberi gelaran yang buruk kepada orang lain, sebenarnya orang tidak melihat kepada mereka yang digelar itu, tetapi yang menggelarkan itu dinampakkan dengan akhlak yang buruk, Ustaz. Apa komen Ustaz? Betul lah tu. Sebab kita yang menggelar kan. Betul. Bukan kadang-kadang dia panggil orang yang digelar itu, walaupun dia buat benda tersebut, Salih Alaihi Muhammad, dia buat benda tersebut selayaknya dia diberikan gelaran-gelaran tersebut, tetapi endingnya ialah kita yang menggelarkan pula itu disebut sebagai orang yang tidak punya akhlak yang baik. Betul. Kan endingnya, maka jagalah jangan kita jadi fitnah pada agama kita. Allah. Bila sebut tentang fitnah kepada agama, Ustaz, soalan daripada Aisyah Ica ni, katanya, apakah perbezaan antara gelaran bagi Abu, Abi dan Abuya serta Ummi dan Ummati? Mengapa akhir-akhir ini kunyah yang asalnya sangat indah ini telah disalahgunakan oleh segelintir bagi merujuk kepada puak pelampau Islam, mereka yang berada dalam golongan sesat dan lain-lain? Silakan Ustaz. Baik, itulah subhanallah. Tuan-tuan saya ada beza. Abu tu maksud kalau Abu macam saya Abu Luqman tu maksud bapa kepada Luqman. Kalau Ibnu Jafri tu maksud anak saya lah, pakai Ibnu Jafri tu sebab dia orang tak kahwin lagi lah apa semua kan. Jadi Ibnu Jafri tu jadi anak kepada Jafri, contoh saya sebut. Abi ataupun Abuya ni maksud bapa saya. Jadi kita panggil itu Abi itu maksud bapa saya, Abuya tu maksud bapa saya. Jadi kita panggil. Kalau macam di Thailand sebagai contoh, di selatan Thailand, pondok-pondok tu biasa guru-guru ulama-ulama yang membuka pondok tu sebagai baba tu bapa lah. Jadi Abuya tu maksud bapa saya ataupun ayah saya. Umi tu sama maksudlah mak saya. Jadi ummu sebagainya saya sebut Ummu Salamah, dia mak kepada Salamah, contoh macam tu. Boleh faham tu beza di antara panggilan-panggilan tersebut. Yang kedua, betul lah subhanallah Simat, di masalah bila gelaran-gelaran ini yang sepatutnya dia merupakan satu kemuliaan, merupakan adat yang baik kepada orang Islam, tapi telah di-hijack oleh orang-orang tertentu. Betul. Mereka hijack menggunakan perkataan-perkataan panggilan-panggilan itu dalam mempromosikan pegangan mereka, mempromosikan apa yang sedang mereka lakukan, sehingga jadi fitnah balik kepada gelaran-gelaran ataupun kunyah-kunyah tersebut. Maka saya memetik perkataan ulama menyebutkan bahawa walaupun perkara tersebut sunnah, seorang ulama saya tak ingat nama dia, Allahumma salli alaihi, dia kata tentang mewarnakan janggut dan rambut. Memang sunnah kepada kita ni untuk mewarnakan janggut dan rambut, salih semat yang beruban dan sebagainya, salih semat. Tetapi bila sunnah itu telah disalahgunakan, ada orang pula yang tak ada uban pun saja pergi buat rambut dia bagi jadi macam bulu jagung lah, macam-macam. Sampai orang tengok, kalau tengok ni dia jadi macam kelompok-kelompok orang yang engkar pada Allah, walaupun asalnya sunnah Nabi SAW. Maka waktu tu eloklah kita, Allahumma salli, buat sementara waktu tidak melakukan perkara tersebut walaupun benda tersebut sunnah. Sebagai contoh, waktu ni ada golongan pelampau agama yang menggunakan perkataan abu, asalnya abu je, orang boleh nampak oh ini merupakan kelompok tersebut. Maka waktu tu untuk mengelakkan kita terjebak dalam fitnah tersebut, maka kita tinggalkan seketika walaupun perkara itu merupakan perkara yang disunahkan. Ya. Allahu a'lam. Itulah yang menyedihkan tu Ustaz ya. Kadang-kadang tu kita
kita mengharapkan Islam itu dinampakkan indah, tetapi ada yang menyebabkan Islam itu dituduh dengan perkara yang bukan-bukan. Fitnah, dia buat fitnah balik pada agama dia. Itulah. Baik Ustaz, kejap je lagi ada satu soalan berkaitan dengan fiqh. Mungkin akan saya kongsikan kejap je lagi soalan dan jawapannya. Nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan lupa. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Setiap soalan ada jawapannya, setiap persoalan ada juga jawapannya dan penyelesaiannya. Semuanya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali bersama dengan Da'i Hadari dan juga Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar. Hari ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita bicarakan mengenai hadis dan amalan menggunakan kunyah. Baiklah Ustaz, ini kalau ikutkan bola sepak dah hujung-hujung dah ni Ustaz. Kira nak tunggulah ni. Patutlah dia panggil Abu Bola. Abu Bola Ustaz ya. Bolehlah tu. Asyik bola je. Asyik bola je Ustaz. Baik Ustaz, bila kita sebut tentang kunyah, saya ada satu soalan yang mungkin mewakili para penonton di luar sana, dan saya yakin ini juga berkaitan dengan fiqh. Bagaimana Ustaz, katakanlah saya bahasakan saya mengenali seorang anak yatim ini, ataupun mungkin ialah kematian ayah, jadi saya mungkin menjaganya. Jadi dia ada bin kepada ayahnya. Tapi saya fikir alang-alang saya menjaganya, baik letak Ibnu Hadari sebagai kunyahnya. Adakah ia dibolehkan? Silakan. Baik, subhanallah Ustaz Ismail. Tuan-tuan, terdapat larangan daripada Nabi SAW dan dalam syariat untuk membinkan ataupun membintikan anak-anak angkat kepada bapa angkat dia. Ada larangan. Dan Ustaz Syumat diwajibkan untuk mengekalkan siapakah bapa dia yang sebenar, untuk membezakan di antara anak yang benar, anak yang betul dengan anak angkat. Maka kalaulah meletakkan Ibnu Khadari itu dengan maksud menggantikan bin kepada ayah yang sebenar, maka itu diharamkan pada syarak. Tidak boleh. Sayyidina Muhammad. Yang bolehnya mungkin ialah sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, yang diiktiraf ataupun dinamakan sendiri oleh Nabi SAW kepada Ummu Abdullah, dengan maksud Sayyidina Muhammad, anak angkat itu subhanallah dia relatekan dengan nama dia sebagai anak angkat dia. Sebagai contoh dia kata Allahumma salli Muhammad, Allahumma salli Abu, nama dia siapa-siapa. Kan nama dia mungkin nama dia Muhammad, sudah Abu Muhammad. Pasal apa Abu Muhammad ni? Sebab saya ada anak angkat seorang yang saya jaga daripada kecil, namanya Muhammad, sebagai contoh. Saya Muhammad. Anak siapa? Anak betul ke? Taklah, anak angkat sahaja. Sebab nak letakkan Abu kepada siapa-siapa itu tidak ada isu. Bahkan boleh pokok sendiri, bukan boleh haiwan sekalipun. Apatah lagi di kalangan manusia. Yang tak bolehnya ialah menggantikan nama asal bapaknya itu dengan nama kita. Tidak boleh. Yang tu tidak dibenarkan pada syarak. Dulu ada seorang sahabat kita kenal namanya Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib ni? Datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tahu tak kisah dapat Abdul Muttalib tu kenapa? Macam mana nama dia, nama sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, namanya ialah Syaibah. Namanya sebab dia ada uban putih kat rambut dia, maka dia digelar nama dia Syaibah. Syaibah nama gelaran dia, nama dia yang betul. Lalu subhanallah, waktu ayah dia meninggal, ayahnya Hashim meninggal, lalu bapa saudaranya Muttalib ambil dia buat balik masuk ke Mekah. Bila masuk ke Mekah, boncengkan dia sallallahu alaihi Muhammad di atas unta itu. Bila sampai Mekah, orang tanya, ni budak ni siapa ni? Ini hambaku.
Dia sebut hambaku. Maka itulah, di situlah dia dapat gelaran Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib itu seolah macam dia related dengan Muttalib. Dan kita tidak sesuai untuk menamakan anak-anak kita dengan Abdul Muttalib, sebab walaupun nama itu nama Datuk Nabi SAW, pasal maksud dia ialah hamba kepada Muttalib. Baik, faham. Itulah namanya. Jadi kita tak bolehlah sebenarnya menukar nama bin seorang itu, Ustaz, ya. Betul. Jadi para penonton sekalian, itulah penjelasan untuk persoalan kita. Baiklah, Siti Nurbayah bertanyakan, adakah dibolehkan pada zaman ini, Ustaz, suami isteri membuat panggilan kunyah moden? Sebagai contoh, dia panggil suami dia papa je. Papa, belikan beras katanya, ya. Biasalah suami beli beras, ya. Lepas tu mama tolong iron baju katanya, kan. Kepada pasangan masing-masing setelah mendapat cahaya mata, adakah ia dibolehkan? Ada yang kata tak boleh panggil, nanti jadi bapak dia. Macam jadi mak anak dia panggil kepada ni kan. Dia ada satu dalam agama dia panggil zihar tu kan. Saya simak, tapi zihar tu bukan maksud dengan panggilan demikian. Zihar tu ialah kita melambangkan bentuk tubuhnya sesuai dengan orang yang kita diharamkan kita berkahwin dengan dia. Bentuk badan dia macam mak dia lah, macam sebagainya kan. Yang tu. Adapun panggilan papa mama ni dah jadi orang, kita dah jadi trend macam tu dah sekarang ni. Dulu mula-mula kahwin panggil sayang. Lama-lama huruf S pun dah jatuh dah, tinggal ayang. Lama-lama huruf A pun jatuh, tinggal yang. Lama-lama huruf Y tu pun jatuh dah, jadi Pak Ang, Mak Hang. Ang ni kan. Ang aja bunyi. Pak Ang oi, Mak Ang oi, gitu. Dan Salih Syekh Muhammad. Jadi biasanya macam tu. Sebab apa? Sebab dia nak train anak dia untuk panggil kepada suami dia tu, panggil kepada isteri dia. Anak-anak tu kecil-kecil lagi. Kecil-kecil ni dia tak tahu nak panggil. Maka bila dapat je anak, dah start panggil papa, panggil mama, supaya anak-anak tu dia membesar, dia tahu panggilan yang sesuai kepada bapa dengan mak dia. Kot macam tu lah. Tapi lah ni tuan-tuan sekalian, dia baru duduk sekolah menengah. 3-4 dah papa mama dah. Allah. Kan dalam Facebook, papa mama, yang tu raja nak kena kan. Semalah. Jadi tidak ada masalah untuk panggil dengan panggilan-panggilan yang demikian. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan jugalah jawapan buat soalan daripada Jura Azlin ni. Maafkan saya. Iris Alisha ni katanya, beliau inginkan pencerahan Ustaz. Bolehkah orang balik umrah terus dipanggil hajah atau haji? Padahal umrah sepatutnya panggil umrah lah. Silakan Ustaz. Ya, balik umrah, ya, insya-Allah umrah din gitu. Kalau pergi haji panggil haji din kan. Aduh, pada pula Azhari buat lawak pagi-pagi ni. Dia mentang dia mengantuk tu, main bola malam-malam. Tuan-tuan semua Allah dah tak sesuai lah panggilan tersebut, sebab dia bukan pergi buat haji. Kalau dia pergi haji, betul lah panggil haji, walaupun tak selayaknya pun panggil haji. Tapi di Arab, orang pergi umrah pun dia panggil haj. Ya haj panggil. Tarik jalan-jalan, ya haj. Dia panggilan penghormatan dia sebenarnya, penghormatan. Dia duduk di tempat yang orang buat haji. Biasanya orang yang pergi tu orang yang dah buat haji, dah buat umrah. Tambah orang Arab yang duduk dekat sana, biasanya walaupun dia muda-muda lagi, dia dah buat haji, dah buat umrah, dah buat haji. Itu kebiasaan kepada orang Arab, maka dia panggil haji pasal tempat tu, suasana tu. Kalau kita pergi New Zealand, taklah orang panggil ya haj, taklah, pasal tempat tu bukan orang pergi buat haji. Itulah. Dia orang buat haji mana dia sebut dia penerbit kita lah, dia pergi UK katanya. Haji kat UK. Jadi subhanallah, saya semat, maka tak sesuai. Nak panggil, biar panggilan yang sesuai dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad orang tersebut, ataupun kelakuan ataupun kedudukan atau watak orang tersebut. Panggil yang sesuai. Macam sebut awal tadi lah. Panggil Humaira. Sesuai lah dia tu dengan muka yang putih kemerah-merahan. Panggillah Humaira. Tapi kalau tinta 100% gelap, subhanallah, panggil Humaira tu perli nama dia. Orang tu badannya kurus, lepas tu panggil dia gemuk, tak kena. Orang tu gemuk, panggil kurus, dia seronok lah. Itu dia seronok. Wahai si kurus, happy dia, subhanallah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jadi tak bolehlah kita menggelarkan haji ataupun haji pada seorang yang tak sesuai Ustaz. Ya. Baik Ustaz, nampaknya kita berada mungkin di penghujung-penghujung ni. Sebagai pelan tindakan kita Ustaz, setelah kita berilmu mengenai kunyah yang juga ia merupakan sunnah Nabi SAW, apa yang kita boleh belajar dan bagaimana kita bukan sekadar dengar,
tetapi kita kena berilmu dan mengamalkannya, Ustaz. Ya, baik. Allahumma salli. Tuan-tuan, kesimpulan daripada apa yang kita bincangkan panjang lebar daripada awal tadi, subhanallah, kunyah ini merupakan amalan orang-orang Arab terdahulu, subhanallah, bahkan sebelum daripada kedatangan Islam sendiri. Dan amalan ini diteruskan oleh Nabi SAW dan dia merupakan pengiktirafan dan penghormatan dalam keadaan kita menunjukkan dan menzahirkan kasih sayang kita di antara sesama orang Islam. Panggilan nama dengan panggilan gelaran itu menunjukkan keakraban seseorang dengan orang yang lain. Kalau kita orang yang kita tak kenal, takkan kita nak panggil dia kunyah. Kita tak kenal dia, tiba-tiba dia ni hang ni siapa panggil aku macam ni kan. Tapi kalau seorang itu orang yang dia kenal, dia panggil Pak Long, dia panggil Abang Long, dia panggil apa sebagainya, menunjukkan keakraban. Dan Islam memang menganjurkan demikian. Islam menganjurkan kita ni, orang Islam ni, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan kamu berpecah belah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang dari kamu sehingga dia kasih pada saudaranya sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Dan penzahiran kasih sayang, keakraban ini sesuai dengan panggilan-panggilan salat syamat, kunyah dan gelaran. Adapun subhanallah, kita disuruh untuk beramal dengan kunyah-kunyah tersebut, salat syamat sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabat. Tetapi ada adab-adab yang perlu kita salat syamat amalkan ketika dalam keadaan kita memberikan gelaran-gelaran kepada seseorang. Tidak boleh kita memanggil gelaran-gelaran seseorang itu dengan gelaran-gelaran tidak disukai olehnya, walaupun dia mempunyai sifat-sifat tersebut. Maka subhanallah, sebelum sampai kepada kita memberikan gelaran tertentu, maka terlebih dahulu sepatutnya kita bertaaruf dengan orang tersebut supaya kita kenal dia, apa yang dia suka dan apa yang tidak dia suka. Maka bolehlah mula pada hari ini tuan-tuan ada gelaran-gelaran tertentu atau kunyah-kunyah tertentu terkait dengan anak-anak kita yang lelaki yang sulung. Ataupun apa saja atau mana-mana anak-anak kita yang kita sukai sesuai dengan kedudukan ataupun dengan apa yang kita sukai dalam kehidupan kita. Kita minat kereta sangat, subhanallah, Abu Sayyarah contoh kan. Abu Sayyarah Ustaz ya. Ustaz, sikit secara ringkas Ustaz, mungkin dalam seminit lebih kurang. Nabi SAW bersabda, mafhumnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, hadis riwayat Bukhari, mafhumnya tidaklah seseorang melemparkan tuduhan kepada orang lain dengan kefasikan dan tidak pula menuduh dengan kekufuran, melainkan tuduhan itu akan kembali kepadanya jika saudaranya tidak seperti itu. Pesanan Ustaz supaya tidak ada gelaran ataupun kata-kata gelaran kepada yang buruk kepada orang lain. Hadis itu dah menjawab dah tindakan yang sepatutnya kita buat kepada saudara-saudara kita, sama ada kita suka kepadanya ataupun tidak. Gelaran yang baik itu merupakan satu doa. Gelaran yang buruk yang kita berikan kepada seseorang itu hanya akan menyebabkan orang itu membalas doa-doa yang buruk juga kepada kita. Akbar. Kan kita tak suka orang tu dengan satu-satu perangainya, subhanallah, kita sebut dia dengan perkataan-perkataan yang buruk. Kita kena ingat perkataan tersebut itu akan kembali dilontarkan balik kepada kita. Kalau kita melontarkan perkataan yang baik walaupun ada perangai, mudah-mudahan ia menjadi doa yang baik dan akan mengubah orang tu untuk jadi lebih baik dan kita akan mendapat pahalanya. Orang yang tak solat, kita panggil dia dengan panggilan yang buruk, mungkin dengan itu menyebabkan dia makin jauh daripada kita dan akan berkekalan dia tidak solat dia. Tetapi seorang yang tidak solat, kita panggil dengan panggilan yang baik, mungkin akan mendekatkan diri dia kepada kita dan mungkin dia sendiri akan solat lepas tu, dan solat itu kita akan dapat pahala dia. Maka berubahlah tuan-tuan, jangan kita sebut perkataan-perkataan yang buruk dengan panggilan-panggilan yang buruk. Tuan-tuan, mungkin susah untuk kita buat. Ustaz cakap bolehlah dia sebut itu. Tuan-tuan, biarlah sesuatu bermula dengan cakap-cakap yang baik. Mudah-mudahan dia akan menjadi kebaikan untuk kita. Wallahu a'lam. Baik, bagi memurnikan program kita dan ilmu yang kita dapat pada pagi ini, doa daripada Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratikal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar Abu Luqman yang sudi bersama dengan kita kongsikan tentang Abu Luqman dulu. Abu Luqman dulu ya. Abu Luqman ataupun Ustaz Jafri Abu Bakar. Itu yang sebenarnya tentang topik kita hari ini, menggunakan kunyah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. InsyaAllah kita akan bersama lagi masa depan insya-Allah ya. Baiklah para betul sekalian, jangan lupa bersama dengan Dai Hakim esok beliau akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin yang mana kita akan sembangkan fiqh Jumaat penghulu hari Sayyidul Ayyam insya-Allah. Baiklah, kalau ada salah silap saya mohon maaf, ada kebaikan amal dan sebarkan bersama. Sebarkan jua gelaran-gelaran yang baik. Nampakkan Islam itu indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah.